Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Damia. Kami adalah merupakan daripada kelas PA 2361A di bawah subjek CTU 552. Kami akan membentangkan mengenai tajuk fahaman pluralisme dan kesannya terhadap akidah Islam. Seterusnya, kami mempunyai 4 orang ahli kesemuanya termasuk saya, Nur Amani, Cepaka Nur Huda, Hanifah Syamila dan Nurul Syafiqah. Pertama sekali, saya akan membentangkan mengenai definisi pluralisme. Sebelum itu, sememangnya tidak boleh dinafikan bahawasanya agama Islam adalah merupakan agama universal yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia. Di samping itu, Islam tidak pernah sekali-kali mengajak kepada perkauman. Bahkan, Islam mengizinkan bukan Islam tinggal sekali dalam satu tanah air ataupun satu masyarakat dengan aman dan harmoni. Seterusnya, ramai di kalangan antara umat Islam masih keliru dengan maksud perbezaan pluraliti dan juga pluralisme. Maksud pluraliti adalah kepelbagaian dan perbezaan agama-agama di dunia. Sebagai contoh, di negara Malaysia mempunyai pelbagai agama, budaya dan bangsa seperti Melayu, Cina dan India. Manakala, maksud pluralisme pula adalah fahaman yang merujuk kepada kesamarataan agama dan keselamatan syurga boleh menerusi mana-mana agama. Selain itu, daripada kenyataan maksud pluralisme adalah boleh dikaitkan dengan salah satu prinsip akidah seorang Muslim, iaitu hanya Islam agama yang hak yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Mafhumnya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Daripada ayat Al-Quran ini, kita boleh lihat bahawasanya Allah hanya menerima agama Islam yang merupakan agama yang benar dan mutlak, manakala Allah menolak agama lain selain Islam. Oleh hal yang demikian, ianya telah menafikan dakwaan doktrin golongan pluralisme yang mengatakan bahawasanya tiada agama yang mempunyai kebenaran mutlak. Seterusnya adalah merupakan contoh-contoh pluralisme. Contoh yang pertama adalah mengucapkan Assalamualaikum kepada orang yang bukan Islam. Ini adalah kerana orang bukan Islam mempunyai cara mereka tersendiri dalam memberi salam. Sebagai contoh, hai, salam sejahtera dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah mengunjungi tempat beribadat orang bukan Islam. Sebagai contoh, kita mengunjungi gereja hanya untuk mengetahui bagaimana acara keagamaan mereka lakukan, tetapi kita tidak boleh mengamalkan apa yang dilakukan oleh mereka. Seterusnya, contoh yang ketiga pula adalah menyambut hari perayaan agama lain. Sebagai contoh, kita menghadiri sambutan hari Natal yang telah dijemput oleh rakan sebaya, tetapi kita sebagai umat Islam tidak boleh makan makanan dan minum minuman yang haram yang telah disediakan oleh mereka. Oleh hal yang demikian, di dalam situasi ini boleh dikaitkan dengan istilah meraikan tidak semestinya membenarkan. Secara tuntasnya, kita sebagai umat Islam haruslah menjaga akidah kita dengan sebaik-baiknya supaya tidak tergolong di dalam golongan pluralisme. Semoga kita sentiasa di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, Hanifah Syamila akan membentangkan mengenai punca-punca pluralisme. Terima kasih diucapkan kepada Nur Amani binti Syafi'i di atas penerangan tentang definisi fahaman pluralisme. Sekarang saya teruskan lagi dengan punca fahaman pluralisme. Punca yang pertama adalah melalui media massa. Di dalam media massa terbahagi kepada dua, iaitu media cetak dan juga media elektronik. Media cetak seperti Keratan Akhbar dan juga risalah, manakala media elektronik adalah melalui televisyen, internet ataupun komputer. Golongan fahaman pluralisme ini sendiri dia mengikuti peredaran arus zaman sekarang, yang mana mereka sendiri menggunakan media elektronik untuk menyampaikan fahaman mereka, kerana media elektronik ini lebih meluas dan sangat mudah diakses. Punca yang kedua adalah melalui ajaran agama ataupun lebih mudah kita faham sebagai ajaran sesat. Punca yang ketiga adalah sosial. Punca sosial ini terjadi bila mana masyarakat mula menerima fahaman pluralisme ini dan ianya mengakibatkan fahaman ini semakin berkembang. Okey, salah satu cara
untuk masyarakat ni menerima dan membuatkan fahaman pluralism ni semakin berkembang adalah bila diadakan forum secara terbuka mengenai fahaman pluralism ni. Jadi secara tidak langsung, fahaman ni semakin dikenali dan diketahui. Seterusnya adalah bila mana ada program hiburan tetapi berbentuk ketuhanan. Contohnya seperti Spiritual Musical Night, yang mana dalam program ni, dalam hiburan ketuhanan ni, masyarakat Islam sendiri boleh mendengar dan menyanyikan lagu-lagu ketuhanan agama lain. Jadi sikit sebanyak cara tu akan membuka orang Islam ni untuk lebih mengetahui dan menerima ajaran lain. Seterusnya adalah menonjolkan sisi Islam tetapi berselindung. Okey, kita bagi contoh kat sini seperti dalam satu artikel tu ada menyebut tentang senaman yoga. Kita faham bahawasanya senaman yoga ni adalah semata-mata senaman. Tetapi di dalam artikel tu ada menyebut bahawasanya senaman yoga ni sebenarnya terdapat unsur agama lain di dalamnya. Okey, seterusnya hak kesamarataan dalam agama. Dalam hak kesamarataan dalam agama ni terbahagi kepada 3, iaitu menjanjikan kebenaran yang mutlak, menjanjikan keselamatan dan tidak menafikan hak agama lain. Contohnya seperti ajaran Ayah Pin. Okey, kita tahu yang ajaran Ayah Pin ni ajaran yang sesat, tetapi ajaran Ayah Pin ni pun dia ada pengikut dia yang tersendiri. Sebab apa? Sebab dalam ajaran dia menjanjikan kebenaran dan menjanjikan keselamatan. Seperti itu juga dalam baru-baru ni dekat aplikasi TikTok, ada seorang pemuda ni dia mengakui yang bahawa dia keluar daripada Islam. Dan jawapan dia bila orang tanya kenapa keluar daripada Islam, jawapan dia satu je. Dia kata Tuhan Yesus sayangkan dia. So kat sini kita boleh nampak yang mana-mana agama pun Tuhan dia menjanjikan keselamatan dan kebenaran kepada pengikutnya. Okey, sekian itu sahaja. Seterusnya saya serahkan kepada Cempaka Nurhuda untuk menerangkan tentang sejarah dan perkembangan pluralism. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya, Slot Sejarah, Pluralism dan Perkembangan. Terima kasih kepada Hanifah Syamila kerana telah menerangkan punca-punca pluralism. Okey, di sini saya akan menerangkan pada mulanya terjadinya sejarah pluralism ini. Sejarah pluralism ini terjadinya apabila ahli-ahli teologi Kristian di Barat mengatakan bahawasanya agama Kristian ini adalah agama yang tertinggi di dunia dan agama yang unik, agama yang mutlak. Tetapi apabila sarjana-sarjana Barat mula meneroka dunia dan mereka mendapati bahawasanya agama Kristian ini bukanlah satu-satu agama sahaja di dunia, tetapi malah terdapat banyak lagi agama-agama yang lain, agama-agama yang tradisi, contohnya agama Islam, agama Buddha dan agama sebagainya. Jadi, apabila terdapatnya perselisihan di situ, pemikir-pemikir sarjana Barat mula berfikir bahawasanya mereka perlu bertolak ansur dengan agama-agama lain, tetapi ahli teologi Barat ini mengatakan bahawasanya agama mereka adalah agama yang tertinggi. Jadi, apabila terdapatnya perselisihan faham antara kedua-dua belah pihak, antara sarjana Barat dan juga ahli teologi Kristian tersendiri. Jadi, terdapatlah seorang ahli sarjana Barat yang terkemuka di Barat, iaitu yang bernama John Hick. Beliau mengatakan bahawasanya agama Kristian bukanlah agama yang di dunia ini sahaja, tetapi terdapat lagi agama-agama lain yang mementingkan keselamatan luar gereja, iaitu seperti agama Islam yang mementingkan keselamatan di luar masjid juga. Iaitu beliau mengatakan dalam falsafahnya tersendiri, dalam karyanya tersendiri, iaitu karyanya yang bernama An Interpretation of Religion, Human Response to Transcendence. Beliau berkata bahawasanya Tuhan yang mutlak bersifat sentral, agama pula tidak. Jadi di sini kita boleh mengatakan bahawasanya bukan agama Kristian sahaja adalah agama yang mutlak, tetapi agama-agama lain juga adalah agama-agama mutlak bagi kaum mereka tersendiri.
Okey, seterusnya iaitu Nietzsche. Nietzsche merupakan seorang pendokong pluralism ini. Beliau mengatakan bahawasanya setiap agama tidak boleh menilai antara satu sama lain. Jadinya setiap agama adalah sama dan tidak boleh dinilai. So agama Kristian tidak boleh menilai agama-agama lain di dunia ini. Jadi Nietzsche ini apa yang dikatakan di sini iaitu Nietzsche cuba untuk mengasak ataupun cuba untuk berbincang dengan ahli teologi ini untuk menilai semula doktrin mereka yang mengatakan bahawasanya agama Kristian ini adalah agama yang tertinggi. Okey, penyebaran fahaman iaitu dalam sejarah pluralism ini, sarjana-sarjana barat mula berfikir dan mereka mula mengkaji agama-agama lain dan juga mereka cuba untuk mendapatkan kebenaran daripada setiap agama dan juga termasuklah agama Kristian ini. Dan mereka cuba untuk mengetengahkan bahawasanya memang benar apa yang dikatakan oleh falsafah, karya-karya John Hicks, Smith dan juga Nietzsche sendiri. Jadi mereka cuba untuk menyebarkan fahaman ini dan cuba untuk membina fahaman pluralism ini dengan mengatakan bahawasanya kita perlu bertolak ansur dengan agama-agama lain dan tidak perlu menilai antara satu agama dengan satu agama, iaitu bukan sahaja agama Kristian yang tertinggi, tetapi malah terdapat juga banyak agama yang sama ratanya. Itulah yang dikatakan oleh ahli-ahli sarjana barat yang lain. Okey, yang seterusnya adalah perkembangan fahaman pluralism di Malaysia. Bagaimana perkembangan ini boleh tersebar dan berkembang di Malaysia? Caranya adalah dengan unsur-unsur liberalism yang kini telah masuk ke dalam pemikiran masyarakat tempatan dan juga gerakan-gerakan liberalism di Indonesia telah membawa kepada punca perkembangan fahaman pluralism di Malaysia sendiri. Yang seterusnya adalah daripada perkembangan pertubuhan pluralism, golongan-golongan pluralism. Contohnya seperti Majlis Perundingan Malaysia, Agama Buddha, Kristian dan Sikh yang ditubuhkan pada tahun 1983. Dan juga seterusnya adalah Institut Dasar Kajian, iaitu institut ini cuba mengetengahkan dan cuba untuk menganjurkan program-program seperti pluralism dan juga liberalism sendiri. Yang seterusnya adalah kebebasan agama, iaitu yang merupakan satu isu yang di Malaysia yang sehingga kini masih tidak dapat dielakkan, iaitu isu bagaimana mengatasinya masalah perkembangan agama, iaitu isu perkembangan agama, iaitu kebebasan agama buat masyarakat tempatan. Contohnya seperti SIS, iaitu Sistem in Islam, dan juga Komango, mereka telah melaungkan iaitu kebebasan agama dan juga telah mengangkatnya bahawasanya isu kebebasan agama ini patut diangkat dan dibebaskan oleh masyarakat tempatan. Yang seterusnya adalah daripada golongan-golongan sarjana sendiri, iaitu yang kita boleh lihat di Malaysia, antaranya contoh falsafah sarjana di Malaysia iaitu seperti Chandra Muzaffar dan juga Osman Bakar yang merupakan salah satu golongan ataupun pendukung-pendukung, pesokong-pesokong golongan pluralism ini tersendiri. Terima kasih. Terima kasih Cempaka Huda atas penerangan dari segi sejarah dan perkembangan pluralism. Baiklah, saya akan menerangkan dari segi kesan-kesan pluralism ini. Kesan yang pertama, ia akan merosakkan akidah kita sebagai umat Islam. Sebagai contoh,
Maksud pluralism itu sendiri adalah menyamaratakan semua agama dalam pelbagai aspek. Islam melarang kita sama sekali untuk menyekutukan Allah atau menduakan Allah dengan Tuhan yang lain. Jika kita menerima fahaman ini, maksudnya kita akan menyamakan Allah dengan Tuhan yang lain. Ia akan bawa kita kepada kekufuran tau. Yang kedua, perpecahan antara umat Islam. Yelah, masing-masing kan ada pendapat dan pandangan yang berbeza. Ada umat Islam yang menerima pandangan ini merupakan perkara yang baik atau positif. Yelah, hidup aman damai, sama rata, tanpa rusuhan. Yelah, itu kan perkara yang baik. Tapi ada umat Islam yang menentang dengan tegasnya perkara ini kerana mereka tahu ia akan merosakkan akidah seseorang. Ini akan menyebabkan kita sebagai umat Islam hidup dalam berlainan kelompok. Yang ketiga, terbuka ruang atau jalan untuk ajaran-ajaran lain masuk dan meracuni fikiran umat Islam. Yalah, kalau dah umat Islam sendiri menerima fahaman pluralism, iaitu menyamaratakan semua, ajaran-ajaran lain akan menggunakan kunci untuk umat Islam terpesong dari akidahnya dan mengikuti ajaran-ajaran sesat mereka. Yang keempat atau yang terakhir adalah kedudukan agama Islam akan tergugat. Maksudnya ialah semua orang tahu di Malaysia agama Islam merupakan agama rasmi bagi umat Islam. Jika fahaman ini makin berleluasa di Malaysia, ia akan menyebabkan orang yang beragama lain akan cuba untuk mempertahankan hak sama rata, iaitu mereka inginkan agama mereka setaraf dengan agama Islam. Ini akan menyebabkan banyak rusuhan atau kacau bilau di Malaysia. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlu lebih berhati-hati dan mengambil tahu akan fahaman-fahaman dan ajaran yang baru agar ia tidak memesongkan akidah kita sebagai umat Islam. Dan bukan itu saja, kita juga perlu tangani hal ini dengan segera agar ia tidak merosakkan umat Islam di masa hadapan. Sekian sahaja penerangan dari kumpulan kami akan fahaman pluralism.